Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat tugasan 15 bagi model PT3. Okey, sekarang kita lihat pada soalan ini. Yang ini saya sudah bincangkan dalam video yang lepas. Jadi di dalam video pada hari ini kita akan bincangkan soalan nombor 30 dan nombor 31. Kita lihat pada soalan ini. Rajah 21 ialah carta pai yang menunjukkan jenama telefon pintar yang digemari oleh sekumpulan lelaki. Cari bilangan jenama telefon pintar yang paling popular jika 20 orang menggemari telefon pintar jenama A. Okey, jadi dekat sini A ini 20 orang yang suka. Okey, jadi kita nak tahu dekat sini A ni berapa peratus yang suka 20 jenis telefon jenama A ni. Jadi kalau kita nak tahu berapa peratus dekat sini, keseluruhan ialah 100% kan. Jadi 100% kita kena tolak yang B, tolak C, tolak D, tolak E. Jadi saya tulis sini 100% tolak dengan 20%, tolak dengan 15%, tolak dengan 25%, tolak dengan 35%. Okey, ini kita nak dapatkan peratus untuk A. Maka apabila kita kirakan, kita akan dapat 5%. Jadi bermaksud 5% ini seramai 20 orang pelajar, 50 orang lelaki yang suka telefon A. Jadi dekat sini kita nak cari yang paling popular. Paling popular bermaksud yang paling ramai lah. Kalau kita lihat peratus dekat sini, yang paling orang suka, yang paling lelaki suka ialah jenama E. Jadi untuk cari bilangan jenama E ni, saya tulis dekat sini E ialah 35%. Jadi kita kira menggunakan nisbah dekat sini. Kalau 5% seramai 20 orang yang suka. Tetapi kalau 35%, saya bagi nama dia X. Jadi dekat sini saya nak cari X ni kan. Jadi X per dengan 35 sama dengan 20 per 5. Sebab apa? Saya nak cari ni, tulis kat atas geng dia, kadaran dia ialah 35. Lepas tu X ni di sebelah atas kan saya tulis. 20 ni pun saya tulis di sebelah atas. 5 ni tulis di sebelah bawah ni. Ini dia punya perkadaran. Jadi dekat sini X sama dengan, ini 35 ini ada per. Per bermaksud bahagi. Bahagi pindah ke kanan, dia akan jadi darab. 20 per 5 darab dengan 35. Maka kita akan dapat X 140. Bermaksud seramai 140 orang lelaki yang suka telefon pintar jenama E. Okey, sekarang dekat sini ada 3 markah. Markah yang pertama ialah apabila kita buat perkadaran, mungkin ada langkah lain, kaedah lain yang kita boleh selesaikan, tapi saya tunjuk dekat sini dengan menggunakan perkadaran lah. Okey, dekat sini ada 1 markah. Yang pindah ini 35 ke kanan dapat 1 markah, jawapan terakhir 1 markah. Seterusnya soalan B. Asyah telah diberi tugasan oleh gurunya untuk melukis mural pada dinding sekolah mereka. Jika Asyah ingin membesarkan lukisan yang berukuran 40 cm darab 24 cm, berapakah luas lukisan mural yang dibesarkan dengan faktor skala 5? Jadi dekat sini lukisan asal ukuran 40 darab dengan 24. Okey, saya lakarlah dekat sini. Ini lukisan dia. Yang ini 40 cm, yang ini 24 cm. Okey, jadi dia kata dia nak besarkan sebanyak 5. Faktor skala dia 5. Jadi untuk mencari lukisan luas lukisan objek yang inilah yang asal ini,
kita tahu bahawasanya ini bentuk segi empat tepat. Jadi dekat sini formula segi empat tepat lah kita guna. 40 darab dengan 24, kita akan dapat luas dia ialah 960 cm persegi. Ini ialah luas lukisan objek. Sekarang dia nak besarkan sebanyak 5. Faktor skala dia 5. Formula untuk mencari luas imej ialah K kuasa 2 darab dengan luas objek. K ialah faktor skala. Faktor skala dia dah bagi dekat sini 5. Jadi kita ganti je lah 5 kuasa 2 darab dengan luas objek dekat sini 960. Jadi 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 ialah 5 darab 5. 25 darab dengan 960. Kita akan dapat 24,000 cm persegi. Inilah luas imej yang selepas dibesarkan. Dekat sini ada 3 markah juga. Markah yang pertama ialah kita kira dekat sini, kira luas objek. Kemudian kita gantikan formula ini, faktor skala dia kuasa 2, 5 kuasa 2 darab dengan luas objek. Dekat sini dapat 1 markah. Kemudian jawapan yang terakhir kita akan dapat 1 markah. Kalau awak terus je tulis 24,000, tak tulis dia punya jalan kira dekat atas ni, tak ada markah. Sebab dia markah dia berkait atas ada langkah kerja, yang jawapan terakhir ni barulah dapat markah. Seterusnya soalan C. Rajah 22 menunjukkan nisbah bilangan pengunjung yang telah hadir ke Pesta Ria 2019 pada 2 waktu yang berbeza. Dekat sini ada waktu A, ada waktu B. Nombor 1, cari nilai X jika bilangan pengunjung dewasa yang hadir ke Pesta Ria 2019 pada waktu A ialah 540 orang dan bilangan pengunjung warga emas adalah kurang 90 orang daripada jumlah pengunjung kanak-kanak. Jadi dekat sini dia nak kira waktu A. Jadi kita ambil dulu nisbah bagi waktu A ni. Saya tulis dekat sini waktu A kanak-kanak, saya guna short form dia K 2. Kemudian dewasa saya guna D 6. Kemudian warga emas W X. Okey, jadi saya catat dekat sini K untuk kanak-kanak. Kalau tak nak tulis penuh, kita kena catat apa short form yang kita guna, apa simbol yang kita guna dekat sini. D dewasa, W warga emas. Soalan dah bagi tahu dekat kita maklumat yang penting, iaitu dia kata pengunjung dewasa yang hadir waktu A ialah 540 orang. Jadi dekat sini ini dewasa kan. Okey, saya buat anak panah dekat bawah ini 540 orang. Ini bilangan. Yang ini ialah nisbah. Okey, jadi sekarang kita lihat lagi maklumat dia yang seterusnya. Bilangan pengunjung warga emas adalah kurang 90 orang daripada pengunjung kanak-kanak. Okey, sekarang dekat sini kita settle dulu berapa nisbah dia dekat sini. Okey, 6 kena darab dengan berapa untuk jadi 540. Jadi bermaksud 540 ini kita kena bahagi dengan 6 untuk tahu berapa perkadaran dia. Jadi 540 bahagi dengan 6 ialah 90. Bermaksud 6 darab dengan 90, kita akan dapat 540. Okey, jadi kalau yang ini darab 90, bermaksud yang ini pun sama kena darab 90, yang ini pun sama kena darab dengan 90. Nisbah dia adalah sama. Kalau sini 5, ini 5, ini 5. Semua ni mesti sama sebab dia perkadaran, dia nisbah.
Jadi dekat sini saya kira dulu berapa orang kanak-kanak. 2 darab dengan 90, kita akan dapat seramai 180 orang kanak-kanak. Bila kita dah tahu kanak-kanak, kita boleh gunakan maklumat yang seterusnya. Dia kata warga emas kurang 90 orang daripada kanak-kanak. Okey, kurang bermaksud kita kena tolak lah. Okey, jadi dekat sini kanak-kanak ada 90 orang. 180 orang. Kita nak kira warga emas. Nak kira warga emas. Jadi warga emas kita kena tolak berapa? 90 orang. Daripada mana? Daripada kanak-kanak. Jadi 180 tolak dengan 90, kita akan dapat warga emas 90 orang. Okey, jadi saya tulis bawah sini 90. Ini 90, ini bermaksud 90 orang. Jadi macam mana saya nak kira X ni? Berapa darab dengan 90 dapat 90? Maka untuk kirakan X ini, kita perlu bahagilah kan? Sebab ini darab dengan 90 dapat 90. Untuk cari yang ini, kita kena bagilah. Yang ini 90 bahagi dengan 90 untuk tahu dia punya nisbah. 90 bahagi 90 ialah 1. Jadi dekat sini jawapan dia 1 lah. X ini 1. Jadi jalan kira dia dekat sini akan dapat 1 markah. Dan nisbah ini kita akan dapat 1 markah. Okey, saya lebih suka buat dalam bentuk macam ni supaya senang nampak. Kenapa? Apa tujuan kita sibuk-sibuk tadi nak kira yang ini? Sebab kita nak tahu dia punya nisbah perkadaran dia. Bila kita dah tahu perkadaran dia, barulah yang lain boleh follow je, boleh ikut je langkah dia. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Jika jumlah pengunjung yang hadir ke Pesta Ria 2019 pada waktu B meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada waktu A, apakah nilai Y jika bilangan pengunjung kanak-kanak pada waktu B adalah sama dengan bilangan pengunjung kanak-kanak pada waktu A? Jadi dekat sini sama juga, saya akan tuliskan dalam bentuk nisbah dahulu. Waktu B, okay, yang ini sebab kita dah tulis tadi, jadi kita terus tulis je lah K D W. Okay, dekat sini ada Y, ada 7, ada 3. Ini ialah nisbah. Okay, sekarang dia bagi tahu dekat kita tadi bahawasanya bilangan pengunjung kanak-kanak waktu B sama dengan bilangan kanak-kanak waktu A. Jadi maksud dia kanak-kanak dekat sini ada 180 orang. Jadi dekat sini pun samalah 180 orang. Okey, lepas tu dia kata dia nak bilangan jumlah pengunjung pada waktu B 2 kali ganda waktu A. Jadi saya kena kira dulu jumlah pengunjung pada waktu A. Jadi jumlah pengunjung pada waktu A yang inilah 180 tambah dengan 540 tambah dengan 90. Kita akan dapat 810. Dia kata waktu B ni 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda bermaksud kita kena darab dengan 2 lah. Jadi dekat sini jumlah pengunjung untuk waktu B saya kena darab 2. 810 darab dengan 2, kita akan dapat seramai 1620 orang. Okey, sekarang macam mana nak kira 1620 orang ni? Jumlah kanak-kanak dewasa dengan warga emas ini ialah 1620. Jadi saya nak tahu berapa nisbah dia.
kena cari untuk satu nisbah dulu. Jadi dekat sini kita tahu dewasa 7, warga emas 3. Jadi dekat sini kita kena tolak dulu 180 ni kena tolak dulu, sebab kita nak kira nisbah untuk yang ni je dulu. Jadi dekat sini saya tulis 1620 tolak dengan 180. Ini untuk dewasa tambah dengan warga emas. Jadi dekat sini kita akan dapat 1440. Bermaksud jumlah pengunjung dewasa dan warga emas ialah 1440. Okey, dekat sini nisbah dia ialah 7 dan 3. Okey, jadi saya tulis D tambah W, nisbah dia ialah 10. 10 bilangan pengunjung dia ialah seramai 1440. Okey, ini 10 ini ialah nisbah. 1440 ini ialah bilangan pengunjung. Jadi 10 nak kena darab berapa jadi 1440. Bermaksud cara nak kira dia ialah 1440 bahagi dengan 10, kita akan dapat 144. Jadi 10 ini kena darab dengan 144 baru dapat dengan 1440. Bermaksud satu bahagian ialah 144. Jadi dekat sini kita kena darab dengan 144. Ini kena darab dengan 144. Sebab saya nak tahu bilangan ini tadi kan. Okey, jadi dekat sini soalan yang dia nak ialah Y ni berapa. Kalau ini darab 144, ini darab 144, bermaksud dekat sini pun sama, kena darab 144. Saya tak perlu cari berapa orang bilangan dewasa, berapa orang bilangan warga emas, tak perlu, sebab tu saya tak kira. Yang saya nak kira ialah dekat sini, bila apa nisbah bagi Y ni. Jadi kalau untuk dapatkan Y, kita kena bahagilah. Y sama dengan 180 bahagi dengan 144. Sebab saya nak cari nisbah. Kalau nak cari nisbah, kita kena bahagi. Kalau nak tahu bilangan, kita kena darab. Okey, lepas tu kita tekan je lah kalkulator. Y sama dengan 1.25. Ini ialah nilai Y. Okey, jadi dekat sini ada 4 markah, kan. Bermaksud bahagian 1 ini 2 markah, bahagian 2 ni 2 markah juga. Jadi yang bahagian 1 ni tadi kita dah kira yang ni 1 markah, dapat jawapan akhir 1 markah. Sama juga yang ini, kita bahagikan antara bilangan dan nisbah ini, dapat 1 markah. Jawapan akhir pun kita dapat 1 markah. Kita lihat pada soalan terakhir untuk tugasan hari ini, soalan nombor 31A. Raja 23 menunjukkan bacaan bagi penimbang sebelum dan selepas beberapa bungkusan diletakkan di atas penimbang. Cari nilai Y. Okey, dekat sini yang ini 0 kg, tak ada barang. Yang ini ada X, Y, Y, ada 7 kg. Yang ini ada X, X, Y, 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 ini 12 kg. Kalau ada soalan macam ini, biasanya dia melibatkan algebra lah. Ada X, ada Y ni kan. Okey, jadi kalau macam ni, kita boleh pindahkan dia ke dalam bentuk persamaan. Apabila saya sebut persamaan, bermaksud dia ada simbol sama dengan. Kalau saya sebut ungkapan, dia tak ada simbol sama dengan. Okey, jadi sekarang kita buat yang ini dulu. Persamaan pertama, dekat sini ada X, ini ada Y, Y. Jadi X ni ada 1 je kan. Okey, saya tulis X. Tambah dengan, dekat sini ada berapa ketul Y? Ada 2 ketul kan. Jadi saya tulis ni 2Y. Bukan Y kuasa 2 Y kuasa 2 tu maksud dia lain. Yang ini ada 2 ketul. Kalau 2 ketul maksudnya 2Y. Sama dengan jumlah berat dia berapa? Jumlah berat dia ialah
7. Jadi sama dengan 7. Sekarang yang ini pula kita buat persamaan. Yang ini ada berapa ketul X? Ada 2 ketul X. Jadi saya tulis 2X tambah dengan berapa ketul Y? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3Y sama dengan jumlah berat dia berapa? 12. Okey, nampak dekat sini ada 2 persamaan. Jadi pada soalan ini dia tak ada bagi tahu nak guna kaedah apa. Jadi suka hatilah nak guna kaedah apa. Kaedah penghapusan ke ataupun kaedah penggantian. Suka hatilah nak guna yang mana. Janji dapat jawapan, cari nilai Y. Okey, kalau kita nak cari nilai Y, bermaksud kita kena bagi X ini mati, barulah kita dapat nilai Y kan. Jadi kalau macam tu, mula-mula sekali step yang kita kena buat ialah kita tengok X ini 1, X ini 2, tak sama kan. Kita nak bagi yang ini, nak bagi X ni mati. Jadi kita bagi nama dia dulu. Bagi nama ini nombor 1, ini nama dia nombor 2. Okey, sekarang saya nak bagi X ini sama. Ini 1, ini 2. Jadi 1 ni kena darab dengan 2. Ini pun kena darab dengan 2. Ini pun kena darab dengan 2 kan. Tapi jangan tulis macam ni. Ini bukan cara nak tulis dia. Cara dia ialah kita tulis dekat belakang sini darab 2. Bermaksud semua persamaan 1 ini kita kena darab dengan 2. Jadi saya darabkan dengan 2 dulu. Saya akan dapat 2X tambah 4Y sama dengan 14. Semua ni darab 2. 1 darab 2, 2 darab 2, 7 darab 2. Dapatlah ni. Okey, ini sebab dia dah darab, jadi tukar nama dia nombor 3. Nombor 2 ni kita tak buat apa-apa kan. Salin sahaja. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini nama dia nombor 2. Okey, sekarang X ini dah sama. Apabila dah sama, kita fikirkan macam mana nak bagi X ini mati. Kita kena tolak, betul tak? Kita kena tolak sebab ini positif-positif, kita kena tolak. Jadi yang ini dah tak ada dah mati. Jadi 4Y tolak 3Y, kita akan dapat berapa? 4 tolak 3, kita akan dapat 1Y sama dengan 14 tolak 12, kita akan dapat 2. Dekat sini. Lepas tu ini ada 1 ni. Jadi saya tulis je lah Y sama dengan 2. Sebab kalau saya pindahkan 1 ni 2/1, kita akan dapat samalah Y sama dengan 2. Okey, jadi dekat sini ada 3 markah. Jadi markah pertama kita akan dapat apabila kita keluarkan dalam bentuk persamaan ini. Ada 2 persamaan ni, boleh dapat 1 markah. Markah yang seterusnya ialah kita buat dekat sini operasi tolak dekat sini. Dapat 1 markah. Markah yang terakhir ialah kita dapat jawapan Y sama dengan 2. Jadi tamatlah untuk perbincangan tugasan pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.